lagi. Dah tu belum? Dah, mic dah on. Okey. Jap. Okey, ready. 3. Tengok ni. Screen tu bang. Okey, ready. Jangan tunggu ni. Okey, 3, 2. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam lepak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata WhatsApp kita dulu. Mana yang dah tengok ni, dah buka kita punya FB live ni, tolong kabur kat kawan-kawan supaya share dan like kita punya program siaran secara langsung bersama saya di studio Pak Ya Jamming Studio, dan sebentar lagi kita akan bersama dengan rakan-rakan saya iaitu bekas kumpulan Senario iaitu Haji Wahid dan Haji Hamdan. Dan kita juga seperti yang lepas, kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Al-Jawir yang akan membicarakan tentang hal-hal ibadah dalam bulan Ramadan dan di dalam bulan Syawal, insyaAllah. Sebelum kita teruskan bersama mereka, saya menjemput dengan segala hormatnya Ustaz atau Imam Muda Khairul Naim untuk membacakan surah ayat suci iaitu yang baru ni, yang tahun ni. Tahun lepas. Ayat 1 hingga 50. Dia pergi setahun je. Dia ambil bahasa Arab saja. Terang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
Inna rabbaka labil mirsad. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Imam Muda Khairul Naim yang kita jemput khas dari jauh, iaitu di Sungai Siput. Masjid apa nama? Al-Ghufraniyah. Alhamdulillah. Nanti saya akan ke sana insya-Allah bertemu dengan Khairul Naim. Sedap bacaan dia, mesti membuatkan saya rindu di tengah malam nanti insya-Allah. Okey. Jadi kita akan membincangkan atau kita bersembang tentang puasa, penghujung puasa, sebelum raya dan apa pula ibadah selepas raya. Kan? Kita akan bersama dengan Ustaz Al-Fadil Ustaz Munawir. Tapi sebelum itu, sabar Ustaz. Sabar dulu Ustaz. Kita jemput dulu sahabat saya iaitu Haji Wahid dan Haji Hamdan bersama saya dulu. Okey. Mana dia? Wait. Wahid ni apa je tua tapi perangai macam budak-budak. Allahu Akbar. Allah Haji. Allah. Okey. Kali ni kita tak pakai pula penutup tu. Itulah. Rasa-rasanya okey kot. InsyaAllah. Kekalkan jarak insya-Allah. Okey. Ada suara ada. Ada. Dengar ya? Ada. Benar okey suara. Cubaan 1 2 3, 1 Tutup. 2 3. Nah, tutup ni. Ya. Okey, tak apa. Jadi mungkin 2 minggu sudah kita dah bersama dengan Ustaz Munawir. Ya. Tapi sebelum kita jemput sekali lagi Ustaz Munawir, kita ada seorang lagi yang kita akan berbincang dengan dia, iaitu saudara ataupun Bro Nasir, pengasas Darul Ta'lim Jaulah Umi Abi. Ni dia. Dipersilakan pengasas Darul Ta'lim Jaulah Umi Abi, iaitu Bro Nasir. Mana ke dia orangnya? Saya Assalamualaikum. Bukan. Boleh lagi 2 tahun insya-Allah. InsyaAllah. Dah balik? Dah balik? Ini brother, abang ni memang teman kenal lama dah. Ya ke? Masa zaman yang street dakwah orang buat apa, kita buat apa kuliah tepi jalan apa semua. Lama bersama dengan abang Nasir kita ni. Okey. Memang dia berjuang ni memang cukup hebat lah. Ya ke? Ketiga-tiga anak dia kata anak dia semua alhamdulillah menuju jalan yang sama juga. Alhamdulillah. Itulah. Aku pun sebenarnya baru kenal. Tapi kalau bolehlah nak berkenalan dengan lebih dalam lagi Bro Nasir ni. Mana ke orangnya? Orang Sungai Raya semua kenal lah dia. Ya ke? Dipersilakan Bro Nasir. Nasir kita mana Bro Nasir? Sekejap. Tengah make up. Kami. Okey. Baik. Dia memang kena make up. Ya ke? Dia memang Kau ni. Ni dia persilakan Bro Nasir. okey. Masih segak dan tampan. Lama. Kenapa warna baju lebih kurang macam Dan? Nasir baiklah.
Sila. Bukan berjanji tapi kebetulan. Okey. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita panggil Bro Nasir boleh ya? Nama sebenarnya apa? Muhammad Nasir Tanabalan bin Abdullah. Muhammad Nasir Tanabalan bin Abdullah. Oh, dah berapa lama dah masuk Islam ni? Tahun 1989. 18 kan? Maknanya 89. Wahid tak ada lagi. Ada. Bom tu. Bom tu dah. Kau Masa kau bila tu masuk? album Wings tengah top tu. Sekejap bro Nasir tolong pakai mic ya. Tolong tak pakai ada. mic sekejap. Oh, tak ada mic ke? Tak ada mic. Dia ni memang kuah sikit. Masuk ada ke dah tahu orang nak cakap tak bagi mic? Cuma pasang kan. Sini daripada belakang. Ada IT ni. Terbalik pula. Bayar selalu pakai sepatu Rini yang betul lupa. Okey, boleh. Alright. Geli ya. Mic bagi Okey. dulu. Okey. Lagi sekali Assalamualaikum. Assalamualaikum Abang Nasir. Assalamualaikum. Testing. Ada. Waalaikumsalam. Vaksin lah. Dah. Vaksin apa? Malam dah action dah. Tadi dah. Okey, saya dipahamkan Bro Nasir ni dia ada program iaitu aktiviti dia kuliah duha berkitab pengajaran Al-Quran, betul ke? Dia macam ni. Kami kiranya kami uruskan Darul Taklim Jaulah Umi Abi. Okey. Asalnya 3 tahun sudah saya dengan orang rumah, isteri saya orang rumah. Yang nombor berapa? Sulung. Sulung. Yang bongsu belum ada. Belum lagi. Pasal ustaz biasanya bukan satu. Soalan jenis takut Saya pun tak. Dia pun tak bagi tahu. Dia macam ni, asalnya 3 tahun sudah lah. Ya. Kami buat satu macam aktiviti lah keluarga Jaulah Umi Abi. Okey. So Jaulah tu maksud dia tour. So kami memang ronda lah. Okey. So ronda ke sana keliling sini. Merempit lah. Merempit lah tak? Kadang-kadang ada juga. Ronda maksudnya tak laju. Okey. So kami kira alhamdulillah lah kami ziarah apa yang patut kami ziarah kan. So macam salah satu contoh yang kami buatlah, kami banyak pergi tengok orang-orang niaga. Contoh macam kita tengok kadang-kadang kita pergi pasar kan. Kadang-kadang kita pergi pasar, kita tengok ada yang niaga tepi-tepi makcik-makcik kan. Kan kadang-kadang berkesian kita tengok kan. Salah satu yang kami buat, kami borong habis. Lepas tu hadiahkan kat orang. Itu contoh. Kalau kata kita pergi dekat kedai makan, kami tengah makan sini, budak bujang tengah duduk sana. Okay. Budak-budak Allah bayar anak-anak kita. Lepas habis time nak makan tu, belanja dia makan sekali. Alhamdulillah. Kan? So Ini satu nak makan bagi tahu kami kat mana ya. Kadang-kadang kita tengah makan jarang pula dapat suasana macam tu. Aduh. Di atas niat. So apa yang kami buat sebelum ini, so dia lebih kepada kita nak dakwah anak muda. InsyaAllah. Kita dekati dia semua. So kita kalau boleh tu anak muda ni kita dekatilah. Jangan kita, "Hei, kamu ni haram kau ni." Kita sayangi. Sayang dia. Nampak dia. Haram tak boleh. Tak boleh. Tak Munawir nanti bagi tahu sikit. Okey. Okey, kita tak punya banyak masa bersama dengan Bro So Nasir. last kali saya cakap pasal Darul Taklim ni. Ya. Darul Taklim ni kami kami ni kan dalam bulan September 6 hari bulan dirasmikan oleh tuan guru kita Ustaz Syifuddin, ahli majlis fatwa. So dalam bangunan tu kami buat program-program, antara program yang kami buat kuliah-kuliah duha. Isnin, Rabu, Sabtu, Ahad. Dia ada kelas tajwid pun ada. Setiap hari Khamis petang kami buat kelas ngaji untuk budak-budak. Ada anak murid dalam 50 orang. Untuk saudara baru ataupun saudara lama? Semua. Saudara lama. Terbuka, open. Okey. So petang tu memang kami ada kelas ngaji untuk mualaf pun ada. Ada mualaf, ada 3 orang suami isteri datang sekali. Alhamdulillah. Ada orang Sabahan, ada budak-budak, ada dalam 50 student. Lebih kurang, alhamdulillah. Dan tenaga pengajarnya anak-anak saya dan ada budak-budak muda. Anak-anak saya memang saya training ke arah itu. Di mana kelasnya tu? Di Kampung Kepayang, Sungai Raya. Kampung Kepayang, Sungai Raya. Taman Sri Raya. Dekat Simpang Pulai ya. So kalau siapa nak tengok update program kami buat tu, boleh tengok ke page Darul Taklim Jaulah Umi Abi.
Dan online yang kami buat dah dekat setahun ni kami buat, salah seorang yang pernah jadi nakib usrah. Bila kita buat usrah, kami buat usrah ni. Ustaz Munawir. Berapa? Mak nakib dia jadi macam ni. Suka. Jangan. Habis semua. Haji Wahid ni. Jangan main-main. Kategori suka. Kita makan masa ni. Susah sikit lah. Kami buat usrati online. Okey, insya-Allah. Dia dah dekat setahun dah, alhamdulillah. Tiap-tiap hari Rabu kami buat. Followers setakat ni? Alhamdulillah lah, adalah dekat. Baru kita start, kita baru nak bina platform. Ya. Tapi yang paling penting lagi sekali kita ulangkan di page Darul Taklim. Jaulah Umi. Darul Taklim tu banyak kan kita dah. Tapi kena tulis Darul Taklim Jaulah Umi Abi. Umi Abi. Akhir sekali ya Bro Nasir, apakah apakah orang kata keinginan ataupun harapan Bro Nasir terhadap Darul Taklim ni? Bagi saya lah kan, masing-masing ada kaedah masing-masing nak dakwah dekat orang. Okey. Pak Ia ada, Hamdan ada cara, Wahid walaupun merapu dia ada cara dia Dia sendiri. mampu memang mampu. Bang. Fikir ni. Orang tak apa dengar orang cakap abang kena pegang rapat sikit ni. Ini walkie-talkie. Raya nanti kita pakai. So kita ada masing-masing ada cara. Okey. Ustaz Munawir ada cara dia. Ya. Hamdan ada cara, Pak Ia ada. Ni. So kita nak tarik orang untuk ke arah agama. Dan kita mencari redha Allah. Yes, betul. InsyaAllah. Dah boleh panggil Ustaz Hamdan. Habis lepas ni Darul Taklim standby. Siap. Boleh jaga. Nak bawa tajuk apa? Poligami. Tak berani? Jangan berani. Ya, Bro Nasir tak berani. Alah senang cerita 4-4 tak berani. Okey. Kita tanya guru kita nanti. So kami insya-Allah kami harapkan Bro Nasir akan istiqamah dengan dalam usaha Bro Nasir, dan mungkin satu hari nanti kita akan jemput Bro Nasir sekali lagi untuk bersama kita, dan orang kata bersembang lebih lanjut lagi tentang Darul Taklim. InsyaAllah kita jumpa lagi Bro Nasir. Ada harapan kita supaya Bro Nasir jangan apa orang kata demo ni merapu lebih. Memang saya tahu kau mau berapa. Memang saya tahu. Ayah kamu dah tahu. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih, semoga sihat, tubuh badan, semoga Allah mudahkan urusan. Alhamdulillah. Darul Taklim apa? Jaulah. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada malam. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ayo tak boleh minum Boleh. Boleh. Ustaz Munawir marah ni. Okey. Terima kasih. Tak apa, Assalamualaikum. kalau Bro Nasir minum sekarang, Ustaz minum rasa kari sikit je. Itu dia, kita tadi bersama dengan Bro Nasir. Memang Bro tu tak ada saktah tau. tak ada saktah. Bro ke bro kan kena. Okey. Jadi boleh juga nanti kalau yang berkelapangan terus ke Sungai Raya. Ya, insyaAllah. Sungai Raya Jadi, Kampung Kepayang Simpang Simpang Pulai. Dia dekat taman sebenarnya. Kita dengar macam kampung. Ah, Tapi dia taman? Taman Seri Raya. Taman Seri Selepas jambatan Kampung Payang tu, Okey. nak ke Gopeng kan. Aha. Petronas kan. Sebelum Petronas tu ada sebelah kanan yang situ taman. Ya. Taman tu semua orang hebat-hebat kat situ dalam tu. Pandai-pandai je kamu ni. Apa tak pandainya awak biasa ke situ. Okey. Seperti yang kita ada lagi apa tu? Ada Allahu Akbar. Apa ini daripada mana ni ceritanya? Tadi Bro Nasir ada cakap orang sponsor macam mana? Sini Bro Nasir. Bawa lampu. Apa dia? Yang benda ni kunci sini. Boleh. Kau mau duduk boleh tak? Boleh duduk. Ini kan tak bagi tahu salah kan ni kan. Siapa yang bagi ni ceritanya? Ini kira hasil sumbangan daripada orang ramai. So kita bila orang sumbang, Ya. kita panjang-panjangkan. Ya. Alhamdulillah. InsyaAllah, terima kasih. Kalau perlu ahli baru ni beritahu lah saya boleh join, tapi 3K sekali masuk. Wah. Itu macam peli saya live bagi saya nak 3K tu tadi. Okey, terima kasih Bro Nasir. Ya, terima kasih Bro Nasir. Apa pun cadangan akan difikirkan. Dahsyat betul ni banyak sumbangan kita ada ni pula ni. Ini sumbangan pada orang ramai untuk Darul Taklim bagi pada kita pula bayar. Untuk Nak yang bagi datang. 3 ni macam tak cukup ya? Ada lagi banyak. Ada. Masuk balik cakap. Tak nampak. Masuk balik. Tak nampak. Masuk balik. Banyak lebih. Alah tambah 500. Tak, tambah 200. Masuk. So, bendanya ini saja syarat lah sebab kita bukan kita nak tunjuk Okey. semuanya, tapi kita nak tunjukkan yang apa yang orang sumbangkan kita manfaatkan. Kita sampai ke buka ini buat syarat je ada lagi. Ya. Alah, gurau pemarah.
Okey, habis ni terang. Jangan panggil lagi. Okey. Itu dia Bro Nasir. Bro Nasir, Ini Alhamdulillah. kira pejuang agama kita lah. InsyaAllah. Orang cukup hebat ni Kita memang. doakan dia lah. Dia Saya kenal dia sepanjang mudah-mudahan apa, usahanya saya tahu. berpanjangan dan ada apa orang kata pelapis-pelapis. pelapis-pelapis. Jadi Yang penting, hubungan Haji Wahid dengan Bro Nasir tadi berapa lama? kami bercinta je dah 15 tahun dah. Ya Allah, patutlah Bro Nasir tak putih-putih. Kamu bercinta dengan dia? Tak, Udah. itu pun teman dah macam-macam produk pakai dah. Oh, ya? Tak mahu kan putih. Tapi hati dia putih. Ah, Itu yang penting. Okey, tak apalah, seperti yang kita janjikan, kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Munawir. Payah. Nanti dulu. Apa Sebelum lagi? tu, sebelum Ustaz Munawir, ini tadi Darul Taklim. Apa nama Darul Taklim? Darul Taklim Jaulah Umi Abi. Umi Abi bagi. Tapi hari ni cukup istimewa pula. Sebelum Ustaz Munawir kita beritahu siapa pula hari ni kita yang sponsor. Kalau minggu lepas kita dengan apa ayo madu. Minggu lepas apa? Bubble Bee. Bubble Bee. Hari ni kita Minggu bersama ni dengan kalau berani minum, cubalah. ini produk kuah Yong Taufu yang dikeluarkan oleh Ilham Yong Taufu. Dia punya tagline dia puas makan seisi keluarga. Sekali. Cuba jangan berani-berani minum Puas sangat. makan Let's sekali Jan. 1, 2, 3. Puas makan seisi keluarga. Okey, terima Ini kasih produk kepada- orang muda ni John. Ya. Produk sekarang ni, zaman sekarang memang banyak orang muda yang kaya-kaya niaga, dia pun berani lah kan. Tak macam zaman kita dulu ada orang berani. Tapi ini kuah dia. Berani. Orang dulu lagi berani. berani apa? Berani cuba. Tapi beza dia punya kuah orang je. kata- Kuah je. kuah dia. Isinya beli sendirilah. Isi dia beli sendiri. Lain lah kita Tapi sampai dengan kuah cerita dia. dia akan buka kedai makan. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita doa-doakan semoga Ilham Yong Taufu ni berjaya. InsyaAllah. Dan Ilham itu sendiri adalah anak Ilyas ni. Ya ke? Anak yang nombor 1 bini dulu. Beraninya. Yalah. Ada juga yang telefon ni. Dia sekali buat orang ni. Ya bahaya. Duduk. Okey, kita jangan buang masa lagi. Ustaz Jomlah Nawir kita buang masa lagi. Dah lama, Kita dah buang lama masa lagi. menunggu. Ya, Kau kita ni. buang, kita Dah lama dah Ustaz Munawir menunggu kita jemput dia. Jadi dengan segala hormatnya dan kita menjemput orang yang kita sangat-sangat kasihi dan kita sanjung, Al-Fadil Ustaz Munawir. Dipersilakan Ustaz Munawir. Ya, ni dia. Awak nak meroloh dah. Udah nak molor Dah dia. nak meroloh dah. Okey. Ustaz Munawir yang risau. Sekejap lagi balik ada kat sini. Bekalan insya-Allah. Yang dah simpan dalam kereta ada satu. Saya simpan dulu lah. Saya simpan dalam kereta Okey. je lah. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ustaz Munawir dan kita akan orang kata bersembang lah, berlabun lah kata orang Sembang senang santai, kan? sembang Sembang santai. Dan topik yang kita nak cerita pada hari ini, persediaan sebelum raya, penghujung Ramadan dan apakah ibadah di bulan Syawal. Jadi dengan segala hormatnya kita bagi kepada silakan Ustaz Munawir untuk membuka bicara kita pada malam ini. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya kasihi Pak Ya serta saudara Haji Wahid kita dan Abang Hamdan kita serta yang menonton kita live pada malam ini pada Facebook ya, Pak Ya kita, Abang Ilya Buang kita, ni dia boleh panggil dua ya, Pak Ya boleh panggil, Abang pun boleh panggil. Ya. Yang mana satu tak tahu ya. Dan kepada page audio kuliah serta page syiar kuliah yang turut juga ya menyiarkan secara live. Jadi secara ringkasnya Allah Taala berfirman walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Apabila kita sebut bulan Syawal ini, kita kena memperbanyakkan takbir, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kerana apa? Ala ma hadakum. Ni surah Al-Baqarah ya. Apa dia yang sebut ala ma hadakum ini? Di atas apa yang Allah telah beri hidayah kepada kita. Kita dulu tahulah zaman yo dulu. Zaman orang kata banyak benar jahiliyahnya hari tu kan. Tapi sampai satu masa, satu tahap umur kita ni, kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena bertakbir banyak-banyak. So Syawal ni sebenarnya yang kita takbir ini ada maksud dia.
Sebab apa? Sebab kita telah menyempurnakan sebulan Ramadan. Itu yang dikatakan wali tukmilul iddah tu. Setelah berpuasa Ramadan sebulan, kita berpuasa, berlapar perut, menahan lapar dan dahaga, maka pada Syawal itu kita raikan dengan kegembiraan dengan kita bertakbir. Tu yang takbir kita ni sepatutnya tidaklah terlalu sentimental. Kalau negara Arab, takbirnya semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kita Allahu Akbar, Allah. Sedih berbenar, sayu berbenar ya. Padahal bagi mereka membesarkan Allah itu dengan semangat menandakan kemenangan kita pertama melawan musuh yang ada dalam diri kita ini. Apa dia? Iaitulah nafsu yang dikekang sepanjang sebulan bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Ya. Betul lah Ustaz. Saya dengar yang Ustaz cakap apa tadi? Pasal takbir tu kan? Ya. Terkenang kan macam kat Mekah. Bila kita labbaik Allahumma labbaik kan? Kalau orang kita labbaik Allahumma Mendayu-dayu labbaik, labbaik la syarika lak. Arab kat sebelah jeli. Dua pahal ni macam tu. Pasal dua kat sana labbaik Allahumma labbaik. Semangat. Labbaik la syarika lak. Ini kita ikut raihan juga kan? Labbaik Allah. Macam mana yang raihannya? Labbaik Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal Ilya hamdan. Hamdan. Ilya Hamdan ya. Tapi itulah kita ni. Bukan tak ada langsung. Itulah bila kita dengar orang Arab ni dia semangat. Bila dengar orang Melayu rasa nak teroyak rasa ya. Itu yang buat syahdu. Kalau boleh tanya sikit Ustaz. Ya. Dari sudut faktor sejarahnya kan. Ya. Jadi takbir itu sejarahnya berpunca daripada mana? Takbir ini daripada firman Allah lah dalam surah Al-Baqarah tu. Daripada ayat 185. Jadi apabila kita ini sudah menunaikan orang kata Ramadan itu sebulan, maka Allah turunkan ayat 185 surah Al-Baqarah ini menyuruh Nabi ini untuk membesarkan Allah bila datang satu Syawal itu. Dan bukan itu saja. Apabila Nabi SAW semasa pembukaan kota Mekah itu, Nabi menyebut ja'al haq wa zahiqal batil. Wa zahaqal batil. Ja'al haq wa zahaqal batil. Apa maksud dia? Telah datang kebenaran dan telah musnahlah akan kebatilan. Maknanya apa dia? Nabi memecahkan berala-berala di keliling Kaabah, dalam Kaabah, luar Kaabah ada 360. Kalau kita lihat, kalau sudut bulatan tu keliling kata dia mah, luar dalam tu, itu dia berhala. Lalu Allah beri kemenangan, dipecahkan berhala itu, maka besarkanlah Allah. Itu di antara yang disebut oleh ulama, peristiwa itu berlaku pada bulan Syawal. Sejarahnya. Ni saya nak tanya sikit. Saya sebenarnya kadang-kadang keliru Ustaz. Keliru ni orang kata bila dah nak habis Ramadan ni ada yang seronok. Sebab mungkin dah penghujung-penghujung Ramadan ni tak lama lagi kita bebas nak makan apa saja. Nak melantak koma lah. Betul. Kan? Tapi ada setengah orang bersedih kerana nak meninggalkan Ramadan ni sebab Ramadan ni orang kata kompleks ibadah. Kan? Betul. Apa saja kita buat yang baik, insya-Allah dapat pahala yang berganda. Jadi macam mana Ustaz, kalau patut kita seronok ke ataupun kita sedih? Baik. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ini idza dakhala al-ashru, apabila masuk 10 malam yang terakhir. Kita mengatakan ini ending lah. Bulan Ramadan ni minggu 10 malam yang terakhir ni kita katakan sebagai ending. Tapi bagi Rasulullah SAW, apa yang dibuat kata Aisyah, isteri dia tahu. Isteri ni tahu. Kita ni kalau di masjid, Allah semayang sunat punya rajin, cakap punya bagus. Tapi di rumah isteri tahu rahsia kita. Betul tak betul? Kalau orang tanya isteri saya, Ustaz Munawir ni cakap dengar-dengar, tapi di rumah dia buat dak qiyamul lail, jangan tanya isteri aku. Please don't ask my wife. Pasal apa? Isteri saya akan jawab, meroloh juga orang tua tu. Jadi bila Nabi ini 10 malam yang terakhir, apa Nabi buat? Kata Aisyah radhiyallahu anha, syadda mi'zarahu, diikat kain tu ketat-ketat. Kain wahid ni ikat ketat ni tak? Tali pinggang ni. Asyik baik. Kalau tidak londeh lari semua orang. Tidak, itu masa kat sini. Masa kat ni.
Syadda mizarahu, diikat kainnya kencang-kencang. Ini sebagai suatu perlambangan. Maknanya Nabi ini bersungguh-sungguh pada akhir 10 Ramadan ini. Apalagi wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malam 10 ini lagi giat, lagi hebat, lagi banyak ibadat yang Nabi buat. Wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya. Bermakna dia apa dia? Lagi 10 Ramadan nak habis ini, Nabi ni lagi kuat ibadat dia. Maka ulama menyatakan para sahabat dan Nabi ni nak habis Ramadan mereka sedih. Ada ulama mengatakan kalaulah Ramadan ini sana, kalaulah Ramadan ini setahun adalah lebih baik bagi kami. Kalaulah Allah jadikan Ramadan ini setahun. Gamak-gamak kalau Ramadan setahun macam mana? Mangko kata orang Perak. Sekarang ni menjulur. Menjulur Raban Tebin kata mereka ya tak? Jadi sebenarnya kita ini sudah diterbalikkan minda kita. Lagi nak dekat minggu terakhir Ramadan ini, lagi kita seronok sebab dah keluar lagu raya, betul tak? Rasalah ketupat ini. Oh no, tak ada dah. Tarawih pun tak pergi dah. Malah dah. Memang suara saya memang sedap. Tak, kadang-kadang Ustaz, kadang-kadang tu marah tu kalau radio tak pasang lagu raya. Ui, marah penuh. Tak raya tu tahun ni ya. Mak mentua tengah susah hati. Kenapa? Sebab apa radio dia rosak. Oh, ya Bila dia masak petang tu, tak bunyi radio, tak rasa ujung nak raya dia. tak rasa raya-raya ya. Tak feel ke? Tak feel. Dia bagi tahu tu ada maksudnya. Ayam menantu dengar-dengar je ke? Bagi. Bagi. Tapi radio second. Banyak ayahnya dia kata suaranya serak-serak basah. Cakaplah yang nyanyi tu Rabi Sarip. Demo orang lama kena. Oh ya. Dia kan? Ya. Apa dia pun minta satu je lah banyak komen dalam ni. Dia kata ustaz cuba mata kerusuh sikit. Allahu Akbar. Sejak azali Rafi ni nampak macam mana. Okey. Saya tak kacukan tengok saya kacukan Cina Melayu ya. Ya ke? Chinese, Malay, Chinese ya. Oh, okey. Pan okey, Asian, okey. okey sorry ya. Biasa. Ustaz dah cakap begitu, saya tu kena berterus terang apa Oh. saya juga kacukan. Oh. Lelaki dan perempuan. Oh. Itu. Oh. Ingat kacukan Sepanyol. Oh, bukan dia. Okey, kita sebenarnya kita nak kalau boleh orang yang menonton kita dalam siaran-siaran langsung ni kalau nak bagi pandangan ataupun nak bertanya silakan dan kalau boleh tekan butang share dan like ya. Dan kita juga bukan bersama Ustaz Munawir saja, ada seorang lagi yang hadir di studio ni. Kita nak jemput ke? Al-Fadhil Ustaz Azhar Ishak dari Kota Raja. Azhan Ishak. Azhar Nisa. Ya. So kita jemputlah. Dah ustaz dah datang, apa salahnya kita masuk dalam set kita kan? Minta boleh, tak ada masalah. Tahun ni dia lagi saya kalau tanya saya kata patut kita bersedih sebab kita nak meninggalkan Ramadan. Tapi tahun ni dia double kali sedih, triple kali sedih. Sebab apa dah 2 kali sedih yang melampau-lampau, bukan kata tinggalkan Ramadan tapi tak dapat balik kampung. Ya, tak dapat balik kampung. Betul, Okey. betul. Kita macam mana Boleh Boleh ke? Kita persilakan Ustaz Azhan Ishak dari Kota Raja bersama-sama kita. Dia sebenarnya dah lama dah mengidam nak datang sini. Betul. Tapi kita mengenangkan kita punya tempat ni kecil. Kita kena jagalah penjarakan. Patutnya ini yang kita dulukan dulu Ustaz Azhar ni. Iya ke? Kota Raja sebab balik bukit je. Oh ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Dah pakai mic belum? La ilaha illallah. Dia orang ni kau hajar tak bagi mic apa pasal? Okey, kita ambil lagi satu mic. Oh, meriah benar studio saya ni. Okey. Maksudnya Kota Raja ni sebelah mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kota Raja tu bermaksud kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah. Oh. Nama ma'had, nama sekolah. Di Taman Meru 2C, kawasan air terjun dan dusun perbuahan yang 3 hari lepas kita hanyut 2 mangsa. Ya. Ya. Oh, dekat situ ke? Kepala air. 200 meter daripada pintu gate kami lah. Oh, ya ke? Ui, kuat. Sangat arusnya. 3 hari lepas memang kuat. Ya. Ada saya dengar ada berpuluh juga rumah penduduk tempatan yang tertimpa. Tapi kejap je lah maksudnya. Kejap je. Taman perumahan tu
Tapi yang kami kenal ni tuan-tuan tanah owner situ kebanyakan ada chalet, ada Ya. dusun Dusun, masing-masing. ya. Kami pusat pengajian ada Mhm. sebuah surau. Peninggalan almarhum Datuk Seri Abu Hassan Din. Ya. Al-Hafiz. Jadi punca bencana tu kenapa jabatan air tak ada? Hujan? Bukan jabatan air. Hujan tu dah tentu. Kemudian lawan GPS beritahu 2 hari lepas dalam lawatan mereka taburan hujan pada 3 hari padu memang tinggi berbanding hari-hari lain. Memang ramai yang beritahu pun tempoh 10 tahun ni rasa ni paling lebat. Ustaz, ni Kota Raja ni sebenarnya program dia macam mana Ustaz? Memang setiap hari ke atau setiap minggu ke ada program? Saya tengok ramai orang pergi ke sana. Kadang-kadang tu lepas sebelum maghrib dah berduyun-duyun kereta masuk ke sana. Pada Ustaz Nawi antara tenaga pengajar bulanan dah lebih 10 tahun. Alhamdulillah. Dan esok kami ada program khas. Dia tak bagi tahu pun. Rahsia. Program khas. InsyaAllah. Kita ada program perdana lepas asal. Ustaz Nawi, Ustaz Huri, Ustaz Ali Ustaz Huri, Hussein, Ustaz Muhammad James, Oi. Ustaz Abi Usaid. Semua kuat-kuat tu. AI. Dah Ustaz Azhar Ishak. Azhar Ishak. Saya moderator esok. Oh. Lepas asal kita buka puasa sekali. Nanti dan tarawih di sana lah. Tapi Pak Ya, doakan semoga semuanya berjaya. insyaAllah. Tapi Kota Raja, Kita juga harap lagi 2 tahun Ustaz Haji Wahid akan bersama. John, jangan cakap itu, malu. Apa pula? Sebab apa? Teman dah kena Kota Raja ni cukup lama. Bayangkan Kota Raja ni, kita orang Ipoh ada semungkin yang nak cakap orang Ipoh tak tahu kan marah pula. Dia koma tahu tapi buat tak tahu kata kan. Sebab Kota Raja ni memang ustaz yang hebat-hebat yang Ya, datang betul. ke Malaysia semua dah sampai ke situ. Betul. Kita je yang tak sampai lagi ke sana. Sampai. Bila? Dah Ustaz sampai dulu. Ustaz sampai sini. Ustaz sampai dulu. Tak apa, insyaAllah nanti kita buat rombongan. InsyaAllah kan. insyaAllah. Tengok Lepas di ni, sana. esok ada program. Sebab dia boleh berkelah semua cukup kat situ. Ah. Dia dekat dengan sungai, suasana. Dia memang cukup menarik lah. Boleh dapat ilmu. Kuda padi, Kuda padi? Ada? Kuda padi. Kuda padi. ada haiwan ternakan lain boleh. Oh. Bawa anak-anak datang sekali piano dan tengok haiwan ada pengurutan taman. Mini zoo. Ni rasa ni nak dia musim Baru nak mula. nak musim durian ni ada lah kot gambarnya ke situ. Dah ni baru bunga lah. Oi. 3 bulan lagi insyaAllah. Okey, Kita orang insyaAllah. kata boleh beriadah dan beribadah dekat situ. Yes. Dahsyat Kota Raja ni. Cuma tak tahu, semoga Allah Ta'ala buka pintu hati sampai lah ke sana. InsyaAllah. Ya Allah. Tapi Malunya aku. Kota Raja ni sebenarnya dibina atas pembiayaan siapa ni Ustaz? Alhamdulillah saya wakaf orang ramai dan antara penyumbang ataupun pencegahan almarhum Datuk Seri Abu Hassan bin Al-Hafiz dan tuan-tuan guru kita yang bantu kami lah. Oh. Tolong promosikan cari dana dan sebagainya. Dan termasuk yang terbaru untuk akhir Ramadan ni kita perlukan lagi dana. Walaupun yang terbaru kita bayar bagi hutang kontraktor. Malam saya dah bayar. Perlukan 100,000 yang berhutang kepada siap rumah wakaf untuk pengambilan warga emas Muslimat. Bulan 6 ni tadi dah tengok tadi kata ada PKP pula sampai sebulan lagi. Tak lagi daerah tak boleh. Ustaz cakap tadi apa pondok tu untuk warga emas apa semua tu. Adakah cara masuk ke sana atau pemilihan ke atau ikhlas hati ke ataupun ada bulanan bayar berapa sebab dia disediakan rumah apa semua tu kan. Macam mana Ustaz? Dengan jadi pondok ni. Kita ada sikit temuduga lah. Oh, ada temu juga? Pastikan mereka betul-betul bagi komitmen lah untuk program ni. Dan ada bayaran untuk package ataupun untuk penginapan asrama ya. Tapi dia berbentuk chalet. Dia faham macam ni. Jadi yuran serendah RM300 untuk sebulan. Makan minum kita akan pertimbangkan lah. Sebab ada pelajar kita ni ada yang suruh minta kita datang masuk. Ada yang kata kami selera orang tua-tua ni nak masak sendiri. Masak sendiri. Takut. Ada juga yang kata Ustaz masak lah nanti takut kami terbakar pula, lupa pula. Dah banyak kejadian dah. Dia rasa tapi tak apa bila pengambilan yang nak datang nanti ni kita akan bagi taklimat khas lah. Ya. Jadi siapa nak tahu lebih lanjut boleh kontak kami di nombor 0947207117. Oi, mak. Nombor saya lah tu. Ulang balik tapi pelan sikit. 01 Plus. 4720717 atau boleh lawati ziarah di page kami Kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah atau singkatannya Kota Raja. Tapi sekarang kan kata Ustaz saya dah, dia dah memang jadi macam lifestyle loh sekarang dah. Banyak mana orang yang dah pencen kan,
diorang akan masuk tempat-tempat macam ni. Alhamdulillah lah. Orang cakap kan. tua kan. Tunggu channel tu. Bolehlah pergi sana. Boleh. Boleh. Elok tiga orang. Belum. Apa pun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Azhar Nisa kerana sudi datang ke studio kami ni. InsyaAllah lain kali kita jumpa lagi Ustaz. Mungkin ada lagi benda yang besar lagi Ustaz nak sampaikan lepas ni. Tapi sebelum tu, apa harapan Ustaz pada program kami ni? Dan apa yang Ustaz rasa boleh bekerjasamalah dengan kami? Alhamdulillah. Saya tengok, saya pun hari ni memang saya kata dia penonton ya. Apa nak tak Ustaz datang mesti kena cakap ni. Program di Batu Gajah alhamdulillah memang kesempatan walaupun kita dengan pandemik Covid ni, majlis-majlis ilmu, saya ingat Bro Nasir cabar ataupun sebut pada saya beberapa hari lepas pada program Ustaz Asma Harus di tempat ni. Kita kata walaupun pandemik kita tetap imarahkan majlis ilmu, tak kira macam daripada sudut mana pun medsos kita ni ataupun daripada media sosial, walaupun kita tak dapat meriah macam dulu di Masjid Surau. Alternatif macam ni. Alhamdulillah, tahniah pada Pak Ya, pada Abang dan pada Bawahi kita tak menawir jadi nakib selalunya. Jadi kita teruskanlah, mudah-mudahan Allah berkati. InsyaAllah. Beri kekuatan istiqamah. InsyaAllah. Ya, kami pun sangat mengalu-alukan pada Ustaz Azhar Nisa supaya datang lagi ke sini. InsyaAllah mungkin ada benda yang kita boleh buat bersama nanti. Ustaz tadi Kota Raja pada tahun bila tadi Ustaz cakap? Daripada tahun diasaskan 2010. 2010. Dah 11 tahun dah kerja masa berlalu dah. 11 tahun dah saya pernah pergi sana. Jangan cakap itu je betul. Jumpa Ustaz naik nak katil. dia ngajar. Saya ada naik katil tu tapi tengok cempedak. Kawan saya ada duduk kat atas tu kan. Bukan tengok orang mandi ya. Tak, benda buat agama ni tak tahu nak cakap lah kan. Kita pada masjid tu pun ke ini kan payah nak pergi, ni kan pula nak pergi tempat masjid ni kan. Dia punya dugaan tu macam-macam jenis jin, macam-macam jenis setan menunggu depan tu nak halang lah. Betul. Tapi apa pun Alasan happening. memang happening cepedak banyak. Okey, terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga yang bersama dengan Ustaz Zahan kita di Ya. Kota Raja tu kan. Ya, ya. Orang tu orang yang hebat tu. Dia buangkan separuh hidup depa untuk menimba ilmu Allah pula. Itulah. Okey, insyaAllah. Lebih daripada separuh tu. Sebab apa dia masa satu kadang-kadang ni kita nak berjual apa jalan Allah ni, orang kata bukan kata saja duit. Kadang duit tu jatuh nombor 2, nombor 3 tau. Tapi masa tu. Masa kita tu kita nak luangkan apa benda tu masa tu. Jadi kita kembali kepada program puasa dan Puasa dan raya. Okey, soalan untuk Ustaz Al-Mulawi. Ya. Okey, jadi ramai di antara kita yang faham tentang bagaimana keberkatan Ramadan itu, banyakkan sedekah dan sebagainya. Jadi apabila berakhirnya Ramadan, maka berakhirlah sifat bersedekah itu. Dia hanya bersedekah pada Ramadan aja. Sedangkan bersedekah itu digalakkan sentiasa. Jadi pandangan Islam. Okey. Disebut dalam satu riwayat sebaik-baik sedekah itu, afdalus sedekah itu sedekatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu sedekah dalam bulan Ramadan. Sebab Allah Taala sebut dalam hadis ya Nabi, syahrul Ramadan ini syahruli. Bulan Ramadan ini bulan aku. Wa ana ajzibi. Dan aku akan memberikan pahala yang tak terkira banyaknya. Termasuklah kalau kita buat solat ke, kalau kita buat kebajikan ke, apatah lagi kalau kita buat sedekah. Sebab bila sampai waktu Ramadan, disebut bahawa Nabi SAW ini paling pemurah. Ni Ramadan ni, Nabi memang pemurah. Tapi dalam Ramadan ini umpama berganda-ganda pemurah Nabi ni, umpama angin yang berlalu. Maksud dia angin yang orang kata banyak pemurah dia, orang kata tak berkira lah. Kita kadang berkira. Saya ingatlah ceramah saya ni ceramah je. Tapi bila pergi bank Islam tu, cucuk mesin ATM tu, tak sedar. Masa pergi tu, tak ada nampak orang minta sedekah. Kita pun usaha lain, clear. Okey. Keluar je daripada kios tu, udah ada orang minta tak mana dia menyoroknya koma. Weh, balik diam ke gambar aku tak nampak. Ustaz Munawir dah tu dia tahu dah. Itu masalahnya. Kadang-kadang saya tengok bangunan bank ni banyak tiang besar. Itu pasal dia menyorok di situ. Jadi bila dia meminta, kita pun kadang tanya, dari mana-mana? Habis mana?
ada resit, ada cop, ada apa poli Bukit Aman buat Ustaz siasatan. Tanya juga, takut scammer. Scammer. Scammer bukan orang kampung kita ke scammer. Tak tahu scammer ke apa kan. Kamal. Kamal. Oh, scammer. Bukan dia. Kadang-kadang kita terfikir kita ni betul ya. Banyak berkira. Betul. Tapi bila sampai Ramadan kita lihat budaya bersedekah ini Nabi suruh. Kerana apa? Ada di antara golongan yang berperut lapar, berkaki ayam, yang tidak berbaju. Jadi orang ini susah, maka Ramadan inilah dinamakan sebagai Syahrul Rahmah. Ya, marah Ustaz. Syahrul Rahmah, tak marah, geram je. Bulan apa dia? Kemuliaan dan kemurahan hati. Tengok orang dulu ya. Orang dulu kalau dia buat bubur kacang, ni opah saya dulu lah orang Botek. Buat bubur kacang, lepas tu suruh aku ngantor rumah ke rumah. Rumah Makcik Sum, rumah Makcik Rahmah, rumah dekat 7 buah rumah. Lepas tu opah kata apa? Tunggu. Saya kata tunggu apa opah? Kamu diam, budak-budak mana tahu. Tunggu apa? Rupanya rumah yang dihantar tu dia balas balik. Ya, betul. Orang memberi kita merasa, merasa. orang berbudi kita berbahasa. Dan orang bagi balaslah. Takkan hantar pinggan mangkuk kosong balik. Jadi bila dia hantar tu, orang ni hantar seri muka, orang ni hantar kuih gelang, orang ni hantar bihun. Dulu mana ada bazar Ramadan? Ya, Ustaz. Tak ada. Itulah orang kata konsep bersedekah, budaya bersedekah, maka penuh meja kita. Allahu Rabbi. Tapi nasiblah kalau semuanya hantar kuih lain, kalau semua hantar bubur kacang juga, Rezeki juga. Tapi macam Bujur lah mata. tapi macam hari ni lah, macam hari ni. Kita tak ngantor lagi kepada orang. Tapi orang dah mula ngantor pada kita, Ya. Ustaz. Ni dah Silakan. masuk dah Ustaz, dah masuk. Ada. Mak ada ni. rezeki datang Ini kan. rezeki bulan Ramadan ni. baru sebut dah. Pinggan Ini- kosong. Oh, ada belum? Ini betul-betul yang orang memberi kita belasah aja. Yang ni. Ini dia. Ini ditanda oleh ini Ilham Yong Taufu ni. Hamyong Taufu. Tapi Ustaz, insyaAllah. bila Ustaz cerita benda macam tu, saya memang betul Ustaz. Zaman saya budak dulu, masa saya duduk dengan Mak Yong, saya di Sungai Rokam, apa semua kan. Memang budaya yang Ustaz cakap tadi, sebelum buka karam, pergi hantar sana, pergi hantar sini. Lepas tu kan balik, kita ambil lagi makanan. Tapi zaman sekarang benda tu udah kurang Ustaz. Tapi kadang saya tak nak salahkan orang lah. Bukan kita nak salahkan jiran. Kenapa aku dapat jiran macam ni. Tapi mungkin salah kita. Sebab kita tak mulakan dulu kan. Pada saya kan. Sebab kadang tengok duduk rumah. Rasa tak ada suasana macam dulu. Mengantor-mengantornya tak ada kan. Tapi kita sembang-sembang juga kan. Makanan depan mata ni tak baik dibiarkan. Tak begitu Ustaz? Salahnya ada kacang atas tu, gaut tu. Pula. Betul. Tapi Siapa yang kau? Ustaz, Jadi yang kau tolong tengok je lah. nampak dah tadi nampak dah. Jamal-jamal sikit. Tapi kabarnya resepi kuah Yong Taufu, Ilham Yong Taufu ni memang original Taiping. Taiping memang terkenal dengan Yong Taufu. Ya. Kalau kita pergi yang dekat belakang bomba, orang panggil dulu Padang Sarkas kan. Memang sampai sekarang memang banyaklah kedai-kedai yang jual Yong Taufu. Salah, popular. Salah, tapi itu aja. Kena pandai pilih. Kalau tersalah pilih, rumah pun kena jual. Tapi dulu yang aku tahu, Taiping tu tempat orang cinta je. Oi, mestilah Taiping Itu ni Lake Garden. kena. Lake Garden lain. Itu lagak Mamut. Silakan Ustaz. Saya cek dulu. Ustaz biasa lah makan Yong Taufu Ustaz. Macam ada ke? Okey. Cuma Yong tak biasa makan. Aduh. Ustaz, lepas ni kita rasa Yong Taufu ni, saya nak patah balik lah Ustaz. Ke cerita yang macam tadi Hamdan tanya. Sejarah awal kenapa kita kena takbir tadi kan. Kali ni kita nak Ustaz tafsir pula makna Allahu Akbar, Allah. Betul ya. La yang dia punya panjang, yang dia punya chorus tengah. Chorus dia tengah macam mana? Tengah. Chorus takbir. Chorus takbir tu macam mana? Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Yang lagi satu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Kan? Wah. Sadaka wahdah. Ni tak faham ke? Tak ada, kita nak terang. Kita ada buat live Ustaz. Memang tak faham cerita je. Haji itu bertanya bagi pihak yang lain. Untuk di sini John, serius cerita. Tak, Package. Entah itu kita rasa dulu Ustaz. Kita rasa dulu macam ni. Lepas tu kalau boleh yang dekat awak punya ada suara? Bagi Ustaz lagi. Ustaz sampai 2 mic Ustaz. 5 Ustaz ni. Patah balik.
Ini macam-macam Ustaz dia punya ni. Ni Bro Nasir ni cakap kuat sangat ni. Tu mic Habis Bro Nasir balik ah. Okey. Okey. Sama-sama kalau boleh yang mana sedang menonton FB Live Pak Yas Patus apa bersama dengan Ustaz Menawir ni, tekanlah share. Kalau boleh share kan ya. Share dan juga like. Lepas tu kalau boleh hantarkan komen. Komen tak masuk-masuk lagi ni. Mana komen ni? Semua ni apa pun Faiz Ilmin dia kata terima kasih atas info Ustaz Ahmad Munawir Salahuddin Yeah. dan lain. Semoga kesihatan selalu panjang umur, makin bahagia kepada Abu Bakar Osman. Macam mana abang? Kali ni kejam ni. Peminat tu, peminat. AB ni apa? Abang Zan Syiar kuliah dan Bro Nasir kat tok ada orang tinggi dahsyat Bro Nasir ni buat dia. Mana komen-komen lain yang mana sedang menonton sekarang ni, kita perlukan apa soalan pada koma semua. Jadi mungkin soalan yang Wahid utarakan tadi nanti kita makan. Kita makan dulu, kita rasa dulu. Sebenarnya saya nak tambah sikit, mungkin Ustaz boleh terus sambung nanti. Ya. Tentang apa nama puasa sunat Aidilfitri. Ya. Puasa 6. Makan lah John. Kelebihan aida bulan Syawal pula. John, makan lah. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kalau dalam bulan Ramadan pahala tu berganda, adakah bulan Syawal pun dapat pahala yang berganda? Kenapa nak sangat puasa 6 ni? Tak cukup-cukup ke puasa sebulan ni tak? Betul. Jadi nak tahu. Kan? Okey, pasal takbir raya tadi. Apabila kita selalu bertakbir tu, yang kita nak tahu makna tu macam Allahu Akbar, Allah, tu kita faham. Allah Maha Besar. Kan? Sampai kepada sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa 'azama al-ahzaba wahdah. Sadaqa wa'dah tu maksud dia benar janji Allah ni. Allah Ta'ala berjanji kepada Nabi bahawasanya kemenangan itu akan diberikan kepada Nabi. Tetapi memakan masa hingga 23 tahun. Kita baru 2-3 tahun. Allah uji susah. Covid ni Allah baru bagi 2 tahun. Kita dah, orang kata merepek-repek cakapnya. Menggelupoh. Dah tak boleh tahan. Dah merungut-rungut. Nabi SAW 23 tahun. Orang putih kata 23 years. Belum Jawa itu. Belum Jawa aku tak erti. 23 tahun. Jadi Allah menyatakan kepada Nabi bahawasanya janji itu Allah akan berikan dengan kesabaran, dengan perjuangan, dengan pengorbanan yang dibuat oleh Nabi dan juga para sahabat. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, dan Allah Ta'ala menolong hambanya. Hambanya yang macam mana? Hambanya yang bertakwa. Hambanya yang macam mana? Hambanya yang beriman. Hamba yang macam mana? Hamba yang soleh. Sabar, beriman, bertakwa, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Nasara 'abdah wa 'azza jundah, Allah memuliakan tenteranya. Allah muliakan dalam peperangan Ahzab. Wa 'azamal ahzaba wahdah, Allah mengalahkan tentera Ahzab. Allah hantar angin ribut sehingga berterbangan kemah-kemah mereka ini. Walaupun tentera Ahzab ni kalau kita sekarang dinamakan tentera bersekutu lah. Yang ramai nak datang, nak serang Nabi, nak serang Madinah ni. Dia buat pakatan tu. Ya, pakatan. Dan pakatan ini tak semestinya melambangkan kekuatan. Pakatlah macam mana pun, ramai macam mana pun, megah macam mana pun, elit macam mana pun komandonya, kalau Allah kata kalah, wahazamal ahzaba wahdah, kalahlah ketumbukan tentera itu. Ini yang terkandung dalam takbir raya. Sebab itu kalau kita boleh, orang Arab sana, dia bersemangat. Bila dia faham benda tu, yang dia semangat tu, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Tapi kita sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa ajun. Pasal apa? Teringat anak tak balik. Aduh, ni ada yang stres ni, tak balik raya. Kebanyakan itu masalah tak balik. Tak faham. Dia dengar
melodinya mendayu-dayu. Mintik air mata. Itulah mungkin sebab Mendayu. dah memang lagu orang kita pun daripada dulu memang jenis mendayu kan. Tapi ada baiknya lepas ni kita belajar sikit bahasa Arab. Faham bahasa Arab. Betul. Faham tu faham Dan. Tapi melodi tu yang melengok-lengok. Melodi tu tak boleh lagi. setiap 12 tengah hari di TV3. Sebelum masuk soalan Hamdan pasal puasa 6 apa tadi dia puasa. Tak besar. Takbir raya Aidilfitri sehari je. Takbir raya Aidiladha 4 hari tak? 4 hari. Kenapa yang sedangkan kita puasa sebulan ni? Apa raya Aidiladha kita tak puasa pun. Kita korbannya tapi yang puasa sebulan kita puasa tapi kita takbir cuma sehari. Kenapa tak sebulan pula kita bertakbir? Okey. Puasa hari raya Aidilfitri ni takbir dia takbir yang tidak terikat. Yang tidak terikat ni maksud apa dia? Dia hanya bertakbir daripada malam maghrib raya tu sehinggalah takbiratul ihram solat sunat hari raya. Jadi dia tidak terikat. Tapi Aidil Adha dia takbir yang terikat dengan waktu-waktu semayang. Dan juga hari-hari tasyrik tu. Okey, hari tasyrik tu apa hari? Kemudian setiap kali lepas subuh kita bertakbir. Lepas zuhur kita bertakbir. Lepas asar sampailah isyak kita bertakbir. Jadi dia ada beza. Aidilfitri dinamakan takbir yang tidak terikat. Tapi kalau Aidil Adha dia terikat dengan hari-hari tasyrik, maknanya dia ada masa dia yang tertentu. Jadi lepas solat kita takbir. 5 waktu tu. 5 waktu tu. Tapi tempoh hari-hari tasyrik sahaja. Hari tasyrik ni apa dia? Hari yang dibenarkan kita buat korban. Jadi boleh. Ada selepas waktu solat tu tak boleh lah saja-saja pergi mancing takbir apa tak ada. Boleh juga ada orang kata sepanjang hari tasyrik tu takbir lah. 24 jam tak kira lah waktu solat ke tak waktu solat. Sebab tu bergaduh orang Melayu ni. Pada apa? Masa kita sembelih korban tu. Kan masa sembelih korban tak ada orang Allahu Akbar Allah. Ada kata bid'ah. Nabi tak buat. Bid'ah. Tapi ada ulama' menjawab, asalkan namanya hari tasyrik yang boleh bertakbir, bertakbirlah. Jangan temberak dengan kencing. Tengah tengok Allah. Jangan. Itu kerja orang gila. Dekat tepi tebin. Tepi tebin pula. Nyumpit ramai-ramai tak pernah dengar tu. Kalau kata selepas je kita sembahyang solat raya Aidilfitri tu, kira habislah takbir. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Memang tak boleh. Tak boleh. Dia boleh jatuh dosa ke apa kalau kita bantai Dia juga tidak takbir, dia merajin sangat. tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita buat. Jangan kita buat. Kan? Jangan kita buat. Sebab apa? Takut ia menjadi perkara yang Nabi tak suruh. Ya. Balik cerita John Dan tadi puasa 6 puasa 6 Okey. ataupun ibadah yang kita galakkan ketika bulan Syawal. lirik takhir lagu Seminggu Bahari Raya. Raya ke-6 apa? Esok puasa 6 Esok pula. puasa 6 pula. Habis puasa sambung beraya. Selagi Syawal masih ada. Masih ada. Okey, kenapa puasa 6? Puasa 6 ini adalah puasa yang kita buat dalam bulan Syawal. Bila hari raya Aidilfitri, hari pertama 1 Syawal itu diharamkan kita berpuasa. Sebab itu hari kita bergembira. Okey. Hari kita bergembira, maka tak boleh kita berpuasa pada 1 Syawal. Selepas itu dibenarkan kita berpuasa, namanya puasa 6. Sumata ba'asitatu min Syawal. Sitatu ayam min Syawal. Kita diikuti dengan 6 hari. Mana-mana hari dalam bulan Syawal itu, tapi jumlah harinya sebanyak 6 hari. Maknanya tak payah berturut-turut. Tak payah berturut-turut. Ada orang dia buat sekali rap je. Ada orang dia buat hari ni puasa, besok rumah terbuka. Lusa puasa, 2 hari rumah terbuka. Lepas tu tak puasa dah. Masa terbuka sesaja rumahnya. Jadi Nabi menyatakan barang siapa yang puasa 6 ini, apa fadilat dia? Seolah-olah dia berpuasa setahun. Tapi syaratnya Ramadan tu kena lengkap. Jangan Ramadan tak puasa, puasa 6 kita bulat. Tak boleh. Dia kena puasa Ramadan summa taba'a. Kemudian diikuti dengan puasa 6. Baru dapat pahala berpuasa selama ad-dahru. Selama setahun. Maknanya, macam kita berpuasa selama setahun. Padahal kita berpuasa sebulan Ramadan campur dengan 36 hari lah. Ya.
Cuma ulama menyatakan boleh tak orang yang qada puasa? Ini masalah. Selalu khilaf. Boleh tak orang yang qada puasa, dia buat puasa 6 dengan niat dia qada dan dia niat puasa 6. Boleh tak boleh? Ulama mengatakan tak boleh. Sebab innamal a'malu binniat. Satu amalan, satu je niat dia. Jadi tak boleh cantumkan puasa puasa Syawal 6 hari tu kita cantumkan dengan puasa qada. Cuma ulama mengatakan niat puasa qada, tapi dalam masa yang sama la'alla taraji, we hope apa dia dapat pahala puasa 6. Yang tak boleh kita niat khusus tu. Sahaja aku puasa 6 dengan qada. Tak boleh. Tak boleh style macam kita berhenti 8, Ah. kita pergi 8, lepas tu kan kita masuk yang semayang tu masuk 10, tapi kita tumpang untuk nak masuk sunat witir. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh. Tak boleh. Sebab satu Tak. ibadat, satu. Satu lagi masalah, kita puasa 6. Okey. Dah lepas asar tiba-tiba ada pula orang datang jemput ke rumah. Jemput majlis rumah terbuka. Mana satu kita nak dulukan? Ini jiran ni. Okey. Soalan ini telah dijawab oleh para ulama. Sekiranya ajakan itu menyebabkan kita ini akan memutuskan silaturahim. Okey. Maka kita boleh raikan sahabat itu dengan berbuka puasa. Mana hadis dia Nabi SAW satu hari balik ke rumah. Nabi tanya dengan isteri Aisyah yang tercinta, hal indukum syai'? Ada tak sesuatu yang boleh kita makan? Maka jawab Aisyah, ma indana syai', ya Rasulullah, wahai kandaku, tak ada apa yang boleh kita makan. Maka apa kata Nabi? Allahumma inni shaim, aku berpuasa hari ini. So ulama menyatakan puasa Nabi itu puasa tatawuk. Mana puasa tatawuk? Puasa sunat. Ramadan jangan buat kopi itu. Ya, Ramadan jangan buat kopi itu. Kita daripada pagi tadi kan, lepas tu tak ada makanan, kita puasa. Dah, ini puasa sunat. Nabi berpuasa dan memang Nabi tak makan daripada pagi tadi. Okey. Kemudian bila Nabi keluar rumah, datang seorang zair, seorang tetamu membawa satu makanan namanya hayisun. Dia tak sedap macam ini sedap ni. Makanan yang Nabi dapat itu buah tamar bercampur dengan minyak lemak. Allah. Jadi halawiyat, dia macam kuih. Jadi bila ada benda itu, khabar tu. Kata Aisyah, aku sorokkan. Bukan sorok daripada orang miskin dah. Sebab Aisyah tengok Nabi ni terlalu lapar, Aisyah simpankan. Tu maksud dia. Bila Nabi balik rumah, Aisyah kata, ya Rasulullah, ja'ana zairun. Datang seorang visitor, seorang yang berziarah rumah kita. Bawa makanan namanya Aisyun. Nabi seronok. Nabi kata, fahatihi, mari bagi ke aku. Aku nak makan kerana terlalu lapar. Lalu apa kata Nabi? Tadi aku berpuasa. Ada makanan ini, aku berbuka. Maka sunat berbuka. Kalau kita ini ada sebab yang menyebabkan kita kena berbuka puasa, dengan syarat puasa sunat. So tadi, kawan datang, kawan belanja, contoh. Jom kantin, aku puasa sunat lah. Alamak! Kawan pun satu aku baru je nak puasa. Aku baru je nak belanja. Bukan belanja je, bungkus sekali. Kencok pula tu. Kencok pula. Buka puasa tu. Air ketum pula tu. Jadi ini yang berlaku. So kalau boleh orang yang nak ajak rumah terbuka ni, pastikan kesian sahabat-sahabat yang nak menyempurnakan puasa 6. Ya. Dugaan tu. Betul dugaan. Tidak takkan jatuh puasa sunat kan. Itu yang kita orang kata bab puasa 6 ni kan. Memang asal bulan Syawal dia puasa 6 lah. Ya, Orang kita. ya. Yang lain tak ada ke ustaz yang bab-bab apa ibadah yang lain dalam bulan Syawal ni? Ustaz makan dulu masa. Dia ada puasa namakan Isnin Khamis. Isnin Khamis ni kita puasa hari Isnin, kita puasa hari Khamis. Itu termasuk dalam puasa di dalam mana-mana bulan pun sama je pahalanya. Cuma dalam bulan Ramadan tu tak adalah. Sebab kita puasa sebulan. Tapi dalam bulan Syawal ini kalau kita orang kata untuk supaya tidak melupakan Ramadan ni terus.
We don't forget the Ramadan. Ustaz ni dia belajar belah US ke belah Inggeris? Saya dia memang cakap Arab itu campur orang putih dah. Saya memang sepanjang tu. dulu memang ayah saya belah-belah orang putih sana. Faham. Tadi cakap Cina ya, lepas tu dah orang putih pula. Nampak menua menipu ya. Ya. Jadi kita orang kata puasa Isnin Khamis ini dalam bulan Syawal ni sebagai latihan kita agar kita tidak seronok sangat. Syawal itu sudah berlalu. Boleh juga ada yang berpuasa 3 hari, ya. Sebab jangan berpuasa 2 hari. Kalau berpuasa 2 hari dia akan mengikut orang Nasrani dan Yahudi. So dijadikan 3 witir ganjil, puasa 3 hari. 13, 14, 15. Disebut sebagai puasa Yaumul Abyad. Puasa putih 14, namanya. 15. Puasa putih setiap bulan. Tapi bulan Islam lah. Bulan Islam lah, jangan bulan orang putih pula. Ustaz kalau Takkan kabur apa kita? Marah. Ustaz, Dah pedah. betul ke Ustaz kalau kita puasa sunat hari Jumaat, kita kena sambung Sabtu Ahad? Ya, betul. Memang dong kata tak, kalau boleh jangan puasa sunat hari Jumaat. Jangan menyamai. Macam Jangan mana? menyamai orang yang Nasrani. Ya. Sebab mereka tu puasa Jumaat. Sabtu. Oh, dia pun buat Sabtu. Jadi kita Jumaat, Sabtu, Ahad tambah satu lagi. Okey. Tak perlu baik. Macam inilah. Kita bagi peluang Ustaz makan dulu apa yang ada depan ni. Apa kata kita nak dengarkan Ustaz satu kisah dalam lagu yang pernah didendangkan oleh kumpulan orang tua dulu. Kumpulan senario. Tajuk lagu ni Puasa dan Raya. Ini cerita pasal perangai orang kita yang masa puasa dia buat tak, orang kata tak buat nohen je. Buat ala kadar je. Tapi bila raya dia beria. Ini lagu yang tajuk dia. Ilya tahu dia berikil pasal yang cipta lagu. Cipta liriknya Ilya, saya dengan Azli. Dia faham benar. Isi kandungan cerita. Tak apa. Kita bagi peluang. Ada satira orang kata pengajaran. Ini lagu sebenarnya lagu lama sekarang ni. ni kita betul-betul live dekat mana live dekat FB Pak Ya. Lagi audio kuliah. Audio kuliah Syiar dengan kuliah. Syiar kuliah. Okey, mana-mana saja apa yang live tu kalau boleh yang menonton hantarlah soalan-soalan. Yalah. Tentang nak tanya lagi lah tentang apa patut dibuat Ya, raya. banyak lagi bab ibadah dalam bulan Syawal lagi ni. kita tak cerita lagi yang cerita pasal hari raya Aidilfitri ni kita kena pakai baju warna-warni. Kan? Ya. Kan? Betul tak? Yang tu. Biar lagi cerita Ustaz. Nanti kita sambung. Simpan soalan tu lagi. Bersambung Jadi kita nak sebentar dengarkan pada Ustaz kisah orang malas puasa yang beria-ria nak beraya ni. Okey. Kamu ingat lagu dia? Alai bunga ladanyum. Macam mana nak mula? Tak ingatkan. Tak ingatkan ada intro. Biasa ada intro. Try lah kan intro. Hari raya semua bagai nak gila-gila puasa. Buat-buatlah lupa berpakaian. Semua harus sepadan. Tapi puasa tak cukup sebulan. Macam tak masuk je. Dia punya hari lah. Hari raya semua bagai nak gila bila puasa. Buat-buatlah lupa berpakaian. Semua harus sepadan. Tapi puasa tak cukup sebulan. Macam mana tu Ustaz? Tak cukup sebulan. Macam tu Ustaz? Hari raya semua bagai nak gila bila puasa. Buat-buatlah lupa berpakaian. Semua harus sepadan. Tapi puasa tak cukup sebulan. Macam tu Ustaz? Tu kita punya orang kata lagu ini berbentuk sindiran yang memberi kita ni tangkap dalam hati ni. Apa maksud dia? Puasa malas. Raya dia dulu. Siapa legamuk tu? Gembira Syawal menjemput lebih hebat ibu dan bapanya. Berhabis tak berkira. Macam bergaya tengah hutangnya panjang berkira. Dia bila kita
nak beraya, dia berhabis pun tak apa. Berhabis ni sampai berhutang pula dengan bil rakyat ke, dengan kawan-kawan kan. Kawan pula tak apa, tak kisah, raya punya pasal kan. Berhutang keliling pinggang lah. Tapi apa yang berlaku? Banyak berlakunya pembaziran. Banyak berlakunya pembaziran kuih raya, banyak berlakunya pembaziran pakaian-pakaian itu tak muat dipakai. Siapa tak muat pakai? Dia beli masa puasa. Bila raya tak muat dah. Bila apa? Bila Syawal menjelma. Minta lirik. Betul lah tu. Lagu potong-potong. Tak apa. Lagu ni bagus ya. Kita dah terlompat dah tadi. Lagu ni bagus dia. Berpuasa rukun Islam ketiga. Wajib kita untuk menunaikannya, tidak kira usia tua dan muda, Dan kaya semua serupa. anak-anak gembira bila Syawal menjelma, lebih hebat ibu dan bapanya. Berhabis tak berkira, asal nampak berkaya, walau hutangnya panjang berjera. Habis raya, Semua mula bekerja, poket kosong, baru ingat nak puasa. Kawan semua buat tak tahu saja, nak pinjam duit teringat hutang lama. Hutang yang bertumpuk-tumpuk kan. Sedangkan Allah sebut idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Berhutang ni satu amalan yang tidak sepatutnya dibuat. Kecuali berhutang itu benda yang kita perlu. It is necessary. Terpaksa. It is necessary. Kita boleh meminjam. Ada orang meminjam sebab dia memang tak ada duit nak makan. Tapi kalau kita pinjam untuk beraya, bergaya, jadilah kuih raya tu sampai penuh 3 meja tu. Tapi tengok PKP. Bergantung depan kamdong nak masuk PKP. Tak tunjuk dah macam-macam. Aduh, macam-macam. Macam pantun pergi ke kedai membeli gula. Pergi kedai-kedai tutup. Aduh. Jangan marah. Yang tengok live jangan marah. Awak gembira bila Syawal menjelma, lebih hebat ibu dan bapanya. Berhabis tak berkira, asal nampak bergaya, walau hutangnya Panjang berjeda. Habis raya, semua mula bekerja, poket kosong, baru ingat nak puasa. Kawan semua buat tak tahu saja, nak pinjam duit teringat hutang lama. Ini kisah. Ini saja tu kan? 1, 2, 3. Ini kisah di tauladan biar kita Buat sempadan, banyak-banyakkan amalan. duit habis Dalam simpanan cakap banyak, nanti kutangan. tak baik kesian. Emosi terganggu tu. Memang. Oi, jangan kau mengagak harus ditegur. Memang dikokoknya kau nanti. Garang kan. Sebab apa? Dia dah duit dah tak ada kan. Baru teringat nak puasa. Cuma ada apa kaki tangan kerajaan Perak ni adalah MB bagi tahu hari tu. Kan? Nanti dia tak bagi time sebelum raya. Dia bagi lepas raya. Pasal apa? Bila menyanyi lagu tadi lah, bila poket kosong, adalah lagi orang kata. Alhamdulillah MB Dapat dekat pejabat awam dapat gaji awal. Jadi nak nunggu gaji seterusnya tu putih nyawa tu. Dia bukan kata masalah benda macam ni sebab awak berkawan ramai polis, askar kan, cikgu. Masalah ni bukan berlaku masa raya kita je. Masa depa Bali ke, raya Cina ke, Christmas, mesti berlaku. Setiap perayaan. Setiap perayaan. Pasal apa? Gaji tu masuk awal. Ya. Jadi dia nak nunggu bulan Nunggu lepas bulan tu. lagu. Mangkok. Nasib juga ada yang tak dapat gaji. Jangan cakap gitu John. Tambah-tambah pula musim PKP. Nak tanya Ustaz. Macam nasib kita lah John. Meeting hari ni 6 bulan lagi insyaAllah aku dapat abang komitmen. Itu pun belum confirm. Nak buat drama raya. Nak buat Raya drama. tahun depan pun dapat. Banyak nak buat drama. Ya, ni. Buat drama raya pula tu
sebulan sebelum puasa. Ya. Ni Gila. trend orang kita ni lah. Trend. Selagi ada Syawal, selagi Gigi itulah empat buat tangan rumah. tu. Bawa Buat rumah sikit. terbuka. Ni style aku. Selagi ada Syawal, selagi itulah buat rumah terbuka. Orang kata puasa sebulan, raya pun sebulan. Betul ke Ustaz Cerop itu? Dia sebenarnya kita ni sepatutnya yang dibesarkan ialah Ramadan. Kalau di Mesir tu, hari raya orang Arab ni Ramadan lah. Tengok mereka pakai baju baru, masjid-masjid dibuka hingga ke subuh. Budak-budak pergi main dekat taman permainan kanak-kanak tu waktu malam. Ya, Waktu di bulan malam. Ramadan. Di bulan Ramadan. Jadi ada juga orang kata dululah kan, orang Arab bila bulan Syaban teringat Ramadan. Kan? Ya. Orang Melayu bila Syaban teringat Syawal, Ustaz. Dia punya advance kan. Tengoklah hari tu 13 April tu satu Ramadan. 12 April tu penuh dekat Medan Gopin tu, Silverite tu. Pasal apa? Orang makan. Bila tanya ngapa? Besok dah tak boleh makan dah. Macam nak meninggal dunia. Padahal berbuka tu boleh makan lagi. Tapi kita punya budaya apa dah? Oh besok dah Ramadan, tak boleh makan, tak boleh kokok mi kari dah, tak boleh makan itu, tak boleh makan ni. Mau kita ramai-ramai, kita penuhkan perut. Serbu. Macam tu lah berlaku di Syawal. Sedangkan Ramadan hari tu kita dah tahan nafsu, dah lapar, dah aga ni. Tengok satu Syawal. Berapa rumah kita pergi? Betul. Kadang-kadang sebelum solat hari raya tu kita dah pergi raunah ni. Tapi Takbir raya. Ustaz, tengok pula 2 Syawal. Semua ramai beratur kat hospital. Darah tinggi naik, gout naik, semua naik. Bukan tak bukan apa. 2 Syawal. Lepas Syawal bulan apa? Lepas Syawal? Bulan apa? Bulan apa? Zulkaidah apa? Ha. Zulkaidah? Mana aku tahu. Hanya sama. Yang ada di kat mereka. Lepas bulan Syawal bulan apa? Bulan apa? Zulkifli. Zul Ramli Zulkaidah apa? Lepas bulan Syawal. Dia nak masuk Zul Yahya ini apa? Apa steamboat. Zulkaidah lah. Tu kan? Lepas tu satu Zulkaidah penuh lah hospital. Pasal sebulan tu. Zulhijjah. Zul dah betul lah. Zul dah betul. So kalau katalah 30 hari Syawal tu kan, 30 pasang baju dia sediakan. Tentu dah. Kan? Sampai dia sendiri dah pening. Baju ni dah pakai ke belum? Kan? Tak, masalah tu tak apa juga. Bila dah beli 30 pasang, PKP, pakai tiap-tiap malam. Pergi mana? Tak cakap PKP lah pula. Baju yang kau lepas pun tak pakai lagi. Tak pakai lagi. Tak, cerita baju ni tadi Ustaz. Betul ke Ustaz yang cerita pasal hari raya pertama tu, raya Aidilfitri yang pertama tu kita digalakkan pakai baju warna-warni untuk nampakkan macam cerita meriahkan ke apa tu? Dia begini, Nabi SAW apabila satu hari dia melihat seorang anak yatim yang dalam keadaan bersedih. Nabi bertanya kepada dia kenapa, lalu dia menceritakan tentang ketiadaan ibu dan ayah dia. Lalu Nabi pun memberikan kepada dia ni satu benda yang menyeronokkan anak yatim ni. Apa dia? Makanan dan juga pakaian. Tapi walaupun begitu, ulama menyatakan laisal aid man labisal jadid. Bukanlah hari raya itu orang yang memakai baju yang baru-baru, lawa-lawa, daring-daring, geren-geren. Walakinnal aid, tetapi hari raya itu sebenarnya apa dia? Man amana bil wa'id, siapa yang beriman dengan janji Allah. Maksud apa dia? Walaupun hari raya sambut dengan gembira, jangan melampaui batas. Dan kita juga disunatkan menggembirakan orang lain. Contohnya pagi raya bagi budak-budak datang, bagi duit. Bagi duit. Itu kalau ada orang kata itu budaya Cina. Kan? Bagi ampau. Sebenarnya kita patut bagi duit raya sebelum raya. Masa bulan puasa. Itu bergantung kepada niat. Sekiranya niat dia bagi duit pada budak-budak itu dengan niat bersedekah, tak ada masalah. Tapi kalau dia berniat nak ria'an linnas, dia nak riak kepada manusia, dia bagi, apa tu dia suruh budak buka ampau tu. Ngapa pakcik? Buka je lah, buka-buka RM10. Tengok. Rumah lain kamu takkan dapat RM10. Rumah pakcik je. Tapi kalau budak tu pula dia sendiri buka depan kita. Itu mangkuk kita. RM1 aja. Macam mana pula tu? Siapa yang riak sekarang? Budak ke dia? Itu mangkuk lah.
Mangkolah kita nak lawan. Tapi betul bayar sekarang zaman sekarang pula kalau kita dulu baju raya lah, beli colours lain-lain. Sekarang semua nak kena sedondon. Lagi satu masalahnya sedondon tu bukan masalah pasal apa. Pasal sekarang bulan depan ke raya ketiga, raya keempat ada anak saudara pula nak kahwin. Itu sebab kita kena baju sama-sama tu. Bertema lah. Itu yang potong sikit suasana kan macam dah jadi wajib pula benda tu. Tapi bagus juga. Ya ke? Family kamu yang mana? Ni yang kuning ni semua anak-anak aku ni. Tak payah nak kabur yang mana satu. Dia pun sendiri kuning. Anak ramai. Sekarang takut tertukar bini belakang. Okey, apa ni? Okey, bulan puasa dengan bulan raya ni. Orang kata dua-dua bulan hebat. Betul. Kan? Adakah dia punya apa ni fadilat dia punya pahala dia sama tak dia setara ni? Sebab Kita pun tak tahulah kalau ikutkan orang Melayu dia meraihkan lebih pada bulan Syawal. Tapi yang ustaz kata di orang Arab bulan Ramadan tu yang bulan raya macam kita dulu kecil-kecil. Malam-malam main police entry. Bulan Ramadan. Dan juga raya haji kan. Bulan Syawal tak berani sebab hantu dah lepas. Hilang tu lagi malamnya. Yang kita kalau kita tengok di Kelantan pula kan, raya haji ramai lagi, raya puasa satu hari je lepas tu balik tidur. Itu bulan puasa tu pula lagi banyak orang kata belanja makan ni daripada yang bulan puasa ni. Macam mana tak? Dia sebenarnya begini. Bulan Ramadan ni bulan yang tak dapat kita tandingi dengan bulan-bulan yang lain. Sebab Ramadan ini disebut oleh Nabi futihat abwabul jannah. Dibuka pintu syurga wa ghuliqat abwabal jahim, dan ditutup pintu neraka jahanam. Ya, wasufidatis syayatin, dan diikat segala setan-setan. Ini banyak ya kalau kita tengok fadilat bulan Ramadan ni. Apabila dibukakan pintu syurga, aura kita tu jadi semangat. Tu semangat nak buat tarawih. Selalu qabliyah ba'diyah pun malas. 2 rakaat je. Subuh pun malas. Tapi tarawih tengok, yang tak semayang subuh pun datang. Ada seorang tu datang, rambut pun bukan ngumpat orang ya. Nak cerita je pengalaman saya. Rambut Bob Marley yang pintai dengan lilin tu. Kita pun duduk sebelah, ya Allah, tak pernah shampoo kemawin. Lepas tu dia angkat takbir pun ya Allah, awak cakap Ustaz Munawir ni, dia kata kan. Sebab apa jadi macam tu? Kita sangka baik. Tapi kebanyakan orang menganggap tarawih tu lagi fardu daripada solat subuh. Dan sebab itu apa jadi macam tu? Ulama kata sebab bila syurga ni Allah buka bulan Ramadan, aura kita nak buat ibadat ni dia jadi semangat. Dan ditutup wa khuliqat abwabul jahim, ditutup pintu neraka ini menyebabkan apa dia? Kita ni jadi tak hendak buat maksiat. Bila masuk bulan Ramadan, kita tak hendak buat benda-benda yang kita buat masa sebelum Ramadan. Ada orang dia tak nak terima rasuah. Bila orang bagi rasuah, dia kata apa? Tengoklah ni bulan apa. Asyik brother. Bro, respect sikit. Bro, respect lah bro. Ramadan bro. Jadi orang tu ingat, tak anda ambil rasuah dah kan? Dia kata abang itu tak payahlah bagi rasuah dah. 1 Syawal bagi balik. Wasufidati syayatin, diikat syaitan ni. Sebab itu kita bulan Ramadan pergilah ke kubur pun tak takut. Orang tua kata apa takut, pergilah. Syaitan kena ikat. Kita syaitan kena ikat. Tak ada hantu lah. Pocong tak ada, Dracula tak ada. Semua tak ada. Jadi, ini di antara keistimewaan bulan Ramadan. Dan yang paling istimewa, very special apa dia? Lailatul Qadar. Lailatul Qadr khairu min alfi syahrin. Bulan Ramadan ini ada satu malam, kata Nabi, Lailatul Qadar ini kalau kita beribadat, kita dapat malam tu. Umpama kita beribadat umur kita sampai 83 tahun. Kita tak tahu ya Pak ya sampai bila kita hidup ni tak tahu. Dah lah kencing manis. Udahlah kencing manis, kita serupa. Kita serupa. Kita serupa. Dah batuk. Satu kumpulan lah ni, insya-Allah. Pada tu. Nanti kita gabungkan dengan kumpulan kawan bersama. Kita jangan tinggalkan dia. Kacang. Sila sebutkan nombor ahli ya. Itulah. Kadang-kadang kita ni rasa macam yang satu lagi bila dah nak habis
puasa ni, kita fikir pula tahun depan ni ada ke masa kita ada ke umur itu kita. memang betul tak? Ha. Itu betul payah. Tapi ada orang kata tak payah sedih, itu kuasa Allah. Kuasa Allah. Macam mana Ustaz? Sedangkan rasanya Rasulullah pun ada perasaan sedih bila dah penghujung Ramadan. Tentunya. Kita kena berdoa, ya Allah ya Tuhan, hidupkan aku min Ramadan ila Ramadan. Daripada Ramadan kepada Ramadan. Tapi dalam doa ini kita berniat apa dia? Supaya kita dapat membuat ibadah dan bertaubat. Jangan kita minta doa Ramadan ke Ramadan ni supaya umur panjang. Kalau umur panjang pun tak guna. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Nanti tak? Macam Raihan 1000 tahun. Oh, memang saya bawa sikit berehat. 1000 tahun Takkan mungkin. Aduh, merosakkan orang betul lah. Sama-sama kelas vokal. Ingatkan tak tahu. Jadi bila sahabat tanya dengan Nabi, siapakah orang yang paling jahat? Kata Nabi, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang paling jahat ni apa dia? Panjang umurnya, perbuatannya pun jahat. Ini orang yang seburuk-buruk manusia. Jangan ikut orang macam ni. Tapi orang yang baik itu apa kata Nabi? Man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu. Amalannya itu baik. Jadi kita minta lah hidup hingga Ramadan ke Ramadan. Sebab apa? Sebab kita rasa banyak kita punya dosa ni kan. Banyak ibadah kita tak buat lagi ni. Banyak kita tak qada ni. Banyak banyak benda tak selesai ni. Kita minta, ya Allah, panjang umur aku bukan sebab aku nak ya badu dah. Tapi kerana nak sempurnakan apa yang masih tak sempurna. Kadang-kadang Ustaz, pasal Ramadan ni bayar, saya teringat kawan saya tu, Haizul, dia buat lighting kat TV3. Duk lagi jangan dia. Kadang dia tengok jenuh jawab kan. Haizul kan, dia pernah cerita kat saya, dia kata dia nak menunggu Ramadan ni, dia sanggup puasa daripada Rejab, Syakban sampai Ramadan. Dia kata dia training dululah. Dia training 3 bulan. Dia kata berapa tahun dia dapat masa saya jumpa tu dia kata dah tahun kedua ni Wahid, dia kata dia cuba daripada bulan Rejab, bulan Syakban sampai bulan Ramadan. Bila kau dengar perkataan dia tu, terangsang tak kau nak buat benda yang sama? Terangsang lah, tapi lebih pada tak Tapi betul lah. Setiap kali bulan Ramadan terangsang. Mana kita menerima. Itu dah. Ustaz, Mati nafsu dah. Tak ada nafsu dah tu. Tiap-tiap kali nak menjelang Ramadan kita buat azam. Puasa kali ni aku nak buat terbaik. Betul. Tapi bila sampai masanya, aduh. Allah. Sebab apa kadang kita solat jemaah kat masjid kan. Daripada bulan Rejab tu, imam dekat masjid dia lepas solat tu dia akan baca doa tu, dia minta jumpa Rejab, Syakban sampai ke Ramadan. Macam mana Ustaz dia punya doa tu? Yang Rejab ya Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan wa balighna Ramadan. Mungkin. Benda tu memang zaman rock kapok tu. Kita ada lagi beberapa minit untuk sampai ke penghujung rancangan. Jadi sebelum itu kita minta Ustaz buat sikit rumusan apakah kita punya sepanjang kita berbicara tentang puasa dan raya ni, apakah nasihat Ustaz pada penonton-penonton kita ni? Okey, pertama sekali terima kasihlah kepada Pak Ya, Abang Hamdan serta Wahid daripada Senario dan juga Pak Ya daripada Sepah Tu dan Senario. Di atas peluang yang diberikan kepada saya, ini merupakan satu penghormatan bagi saya berada di studio ini, alhamdulillah. Jadi pesanan saya, jangan kita terlalu suka dengan kehadiran Syawal ni. Bukan kita tak boleh sambut, tapi jangan sehingga kita merasakan alhamdulillah Ramadan sudah berakhir. Ya Allah ya Tuhan, satu penyiksaan sudah berlalu. Jangan kita anggap macam tu. Pasal apa? Ramadan ni kita tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bersukaria. Syawal itu kita bersukaria. Sebab itu kita pergi rumah ke rumah 1 hari. Nasib baik PKP. Ada hikmah dia PKP ni. Kalau tak, ya Allah, orang Perak kata sampai buntat perut tu. Zip ni dah tak boleh tarik dah. Masuk jamban tu. Vape yang ni ke? Vape ke zip? Zip. Awak dengar vape tadi. Hai, vape tu jangan. Dah tak boleh tarik dah. Pasal apa? Makan kita tu dahsyat. Dah keterlaluan. Terlebih al-batnu mali'ah. Apa dia? Perut ini sudah dipenuhi dengan ta'am, dengan makanan. Maka ia membawa kepada syahwat syaitan.
Syaitan yang suruh makan banyak-banyak ni. Raikan sehingga kita sudah melupakan Ramadan. Tetamu yang sudah pergi. Jadi patutnya kita merasakan apa dia? Bersyukur dengan Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Pada siapa yang sudah membuat ibadat dalam bulan Ramadan hari itu. Hari itu apa? Belum habis lagi Ramadan ni. Ya. Seronok mana aku pula seronok lah. Kono malam raya ni. Kantoi. Kita pun sama tak perasan. Tak perasan ya. Rasa macam dah Syawal pula ya. Jadi jangan kita terlalu seronok dengan pemergian tetamu yang bernama Ramadan. Kalau kita seronok macam apa? Tetamu tu baru duduk dekat bangku rumah kita, kita tanya dia, bila nak beramboi? Apa itu? Bila nak belah kan? Lama ke nak duduk sini? Apa rasa tetamu tu? Terasa kan? Jangan kita layan Ramadan sebegitu. Tapi kita ambillah Ramadan ini mudah-mudahan supaya mendapat menjadi pelengkap kepada amal ibadat kita insya-Allah, dan Syawal kita sambut sebagai tanda kemenangan. Dan ingat, dalam bulan Syawal ini ada hikmah Allah jadikan PKP ni supaya kita tidak membazir membeli pakaian, ya, membeli kuih raya, benda yang bukan patut kita belilah kan. Ya, lebih daripada kemampuan kita sampai menyebabkan kita berhutang. Ada hikmah PKP ni. Kan? Tak payah beli kuih banyak-banyak. Sebab kalau beli kuih banyak-banyak pun tak makan. PKP. Ya, dia. PKP pula. Berpulat dalam malam. Tak ada pula orang datang cek slip. Aduh. Tapi itulah Ustaz. Macam Ustaz cakap tadi, saya kalau boleh sebelum Ustaz habis ni kan, saya nak minta Ustaz terangkanlah pada semua. Sebab Ustaz habis apa tu? Habis nyawa. Habis nyawa ke apa? Kata-kata. Habis kata-kata. Kalau saya nak Ustaz habis kata. Sebab apa saya sedih dengan keadaan sekarang. Setiap kali Jumaat saya cukup sedih. Sebab apa saya sedih? Sebab apa saya tengok orang Islam kita makin lama makin sombong. Sebab apa? Setiap kali khutbah mesti ada doa dalam khutbah. Dan saya rasa dulu-dulu negara kita aman, kita duduk selesa apa semua, bukan kita tak percaya apa, tak terima dugaan ni. Tapi saya rasa benda tu sebab apa, dulu semasa saya budak, setiap kali bila imam tengah khutbah dia baca doa tu, dia punya amin tu lain macam tu. Kita boleh dengar amin, dia punya gema tu. Kan dia punya suara. Tapi sekarang bukan kata saya nak dengar kat amin daripada jemaah, tapi saya nak tengok jemaah angkat tangan masa apa doa dalam khutbah tu pun susah. Kan? Saya rasa kenapa belagak sangatlah Ustaz. Dan saya harap sangatlah untuk hari raya, kalau kita diizinkan Tuanku Sultan Perak izinkan kita untuk bersolat Aidilfitri ni kan. Saya mohonlah kalau masa khutbah Aidilfitri nanti semua angkatlah tangan masa imam baca. Macam Ustaz tolong Ustaz. Betul. Okay, min adab berdoa, ulama mengatakan daripada adab-adab berdoa ni apa dia, iaitu kita mengangkat tangan. Nabi SAW sendiri mengangkat tangan wa yajma'u asabi'ahu ila al-ibham. Dia bukan itulah itu tunjuk Islam. Itu hai Hitler. Ya, okey. Nabi mengangkat tangan dan merapatkan jari-jari ni, kecuali ibham ni maksudnya ibu jari. Inilah contoh Nabi angkat tangan dalam hadis sahih Muslim. Ya, dan ada juga Imam Abu Hurairah menyatakan kadang-kadang kalau Nabi ni tadarruk khusyuk, dia mengangkat tangan ni tinggi hingga nampak ketiak Nabi yang putih. Allah. Nabi ni lawa. Sebab itu ketiak dia putih. Ketiak kita tak tahu. Betul. Lawa tak? Ada belang-belang. Ada. Apa zebra? Tak perasan. Kalau siapa nak tahu balik ni, angkat ketiak tengok kat cermin. Kalau hodoh tak payah tengok dah. Tak payah angkat. Kalau tak payah angkat dah. Nabi ni cantik, dia punya ketiak pun cantik, orangnya cantik. Jadi bila Nabi angkat tangan begini, bermakna Nabi ni berdoa dalam satu peperangan. Benar-benar Nabi berharap tadarruk. Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada umatmu, kalau mereka betul-betul susah, betul-betul memerlukan ajat, minta kepada aku, fa inni qarib, aku dekat dengan dia. Aku akan memakbulkan orang yang betul-betul berdoa. So tadarruk khusyuk ini, diangkat tangan, dirapatkan jari-jari ni. Dalam khutbah Jumaat, khilaf ulama. Ada ulama mengatakan tak payah angkat tangan dan tak payah diaminkan. Takut perkataan itu termasuk dalam perkataan yang sia-sia.
membatalkan. Sebab khutbah itu termasuk dalam solat. Kalau tak sah khutbah, tak sah solat jemaat tu. Tetapi ada ulama menyatakan, termasuklah Profesor Dr. Zulkifli Al-Bakri dalam fatwa dia menyatakan tak salah kita mengangkat tangan kerana antara adab berdoa itu ialah mengangkat tangan dan tak salah diaminkan. Fatwa negeri Perak juga bercakap sebegitu. So kita ambillah mana yang kita rasa okey, yang boleh daripada segi syarak tak larang pun. Kita angkat pun tak salah, tak angkat pun tak salah. Cuma orang yang nak beradab dengan Allah Ta'ala ini, angkatlah dan sebutlah amin. Kita mengharap. Sebab doa yang hari ni kita perlukan doa yang Allah mustajabkan doa tu pasal kita dalam keadaan orang kata yang COVID, kita perang dan tengah perang je sekarang ni, itu kita harapkan minta kita sama-sama tu, bukan macam Ustaz kata tak angkat tapi adab dia tu. Adab. So sebelum kita berakhir, kita minta Hamdan apa sepatah dua kata yang bernas lagi berilmu daripada Hamdan. Silakan Hamdan. Ingat kau nak suruh aku baca surah. Demam pun. John, bukan lu gua pun terasa pun takut. Naik aku melalui. Kata-kata akhir lah. Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah kerana kita dipertemukan dalam satu event, tapi event ini penuh makna. InsyaAllah. Ini yang kedua. Terima kasih tak terhingga juga kepada Tuan Rumah Ilya Buang, atau dengan nama Inggerisnya mengikut Ustaz Munawir, Ilya Throwaway. Throwaway. Saya orang Sepanyol Ustaz. Package tu kena ada. Jadi terima kasih kepada Ilya, keluarganya yang sama-sama turut terlibat di belakang tabir daripada awal minggu lepas hingga hari ini. InsyaAllah. Jadi terima kasih kepada Ustaz Munawir yang sudi bersama-sama dengan kita, dan juga ustaz-ustaz jemputan kita tadi kan, turut sama mencurahkan ilmu walaupun dia tahu soalan kita ni kadang-kadang merepek merapu. Kan? Terima kasih juga kepada Haji Demo Wahid, tak semiok Ustaz. Tak semiok. yang selalunya tak dapat hadir kerana minta maaf John, gua kau. Hari ni pula ada kacang. Dua kali event kita ni dia tidak memberi alasan yang sama. Jadi tetap hadir pada waktunya. Ubat tepat. Jadi alhamdulillah kita juga terima kasih juga kepada penonton yang tetap setia bersiaran langsung bersama dengan kita, yang memberi komen, yang memberi pandangan, dan juga yang minta nasihat dan sebagainya. Jadi malam ini kita jadikan malam yang penuh bermakna untuk kita semua, dengan apa yang dikongsikan oleh Al-Fadil kita semua pada malam ini, supaya mendapat menjadi bekalan untuk kita akan datang. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua diberkati di Syawal yang mulia nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jangan balik dulu payment tak. Sedikit daripada. Silakan Wahid. Last. Okey, apa-apa pun terima kasih banyak Pak Ya, terima kasih banyak Jordan, Ustaz Munawir, terima kasih banyak bersama pada malam ni kita dalam majlis ilmu. Orang kata majlis ilmu di atas di kita bersama dengan malaikat kita insya-Allah. Dan terima kasih pada yang menonton, terima kasih pada saudara-saudara kita yang datang hari ni berjemaah di studio ni apa semua. Dan apa pun saya mengharapkan semua yang ada kat sini semoga ibadat kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Taala, terutama seperti doa yang kita selalu dalam doa selepas solat kita, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan kan. Ya Allah, semoga Allah Taala lindungkan kita daripada perasaan duka dan sedih, daripada perasaan lemah dan malas, perasaan takut dan kedekut, daripada masalah hutang dan penindasan manusia. Itu yang saya harapkan semua sekali. Amin ya rabbal alamin. Okey. Terima kasih Wahid, terima kasih Hamdan. Terima kasih juga kepada penaja kita yang menaja kita makan Yong Taufu ni, Ilham Yong Taufu. Ini semua anak muda ni. Sedap. InsyaAllah kita bini yang dulu. Dan dia pun ada anak sulung dengan bini yang dulu juga. Toki ni. Toki ni. Kalau nak bunuh aku ambil pen rodok je. Tak lagi saya tak bunuh Pak Ya yang dengan anak-anak sekali. Okey, sebelum kita berpisah, kita mohon kepada Ustaz Munawir untuk membacakan sedikit doa, mudah-mudahan kehadiran kita kerana Allah dan berpisah kita kerana Allah dan diberkati di dunia dan di akhirat. Silakan Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ألف بين قلوبنا يا الله إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من المسلمين والمؤمنين والموقنين من المقيمين الصلاة من المستغفرين من التوابين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Jom boleh ambil kita boleh. Jom kita ambil kita boleh. Dan kepada penonton-penonton yang setia bersama kami, insya-Allah di lain rancangan, di episod yang akan datang kita akan bertemu lagi. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur untuk apa orang kata berbual-bual lagi dengan Ustaz Munawir, insya-Allah. Mudah-mudahan ilmu kita dapat dimanfaatkan. Sebuah lagu daripada Ustaz Munawir. Okey. Satu hari di hari raya. Okay. 1, 2, 3. Anak-anak Gembira bila Syawal menjelma lebih. Sekali lah. Tapi sebelum tu tak apalah, kau pun nak nyanyi lah. Dan saya nak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ibu Ustaz kena nyanyi. Mangko. 1, 2, 3. Satu hari. 1, 2, 3. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi at Live. Pak Yas Batu akan datang insyaAllah bersama dengan Ustaz Munawir, Ustaz dan lain-lain juga. Kita tentang ilmu agama Allah insyaAllah. Terima kasih kami satu hari di hari raya sehingga 30 hari raya. 1, 2, 3. Satu hari di hari raya, 2 hari di hari raya, 3 hari di hari raya. Kita main lagi sampai 30 hari. Bila nak habis ni? Okey, Hari ini hari raya. Hari raya, aku melihat diriku. Dah. Okey, kita dah habis. Terima ni memang jadi kalau insya-Allah. Jumpa lagi. Satu hari di main je Terima kasih Ustaz. Jangan main je. Satu hari di hari raya, kita makanlah yong tafu.